bila Allah perintah kita dan disebutkan oleh ulama seperti Ibnu Athaillah, tentulah ada caranya. Kan tadi sudah dicontohkan ulul albab, ya? Ulul albab sudah dicontohkan. Jadi kita nak tahu apa cara dia. Caranya, kaedah menggunakan hati ini, melihat dalil-dalil mengenai Allah yang tersirat dalam kejadiannya, ada disebutkan dalam Quran, disebutkan juga dalam hadis Nabi. Cuma kita tak sedar, ramai di antara kita tak sedar. Hanya orang-orang yang belajar ilmu tasawuf biasanya mereka ini sedar apa kaedah menggunakan mata. Tak payah ajar lah, masa kecil-kecil aja, cucu kita ke anak kita umur berapa bulan, berapa hari, kita agah-agah, kita belikan mainan yang berwarna-warni supaya dia nampak. Tapi dah macam kita ni tak payah diajar lagi nak guna mata. Tapi nak guna mata hati ni, ini kena belajar, tuan-tuan. Kalau tadi ulul albab, mereka boleh menggunakan pandangan mata hati, melihat ayat-ayat Allah yang tersirat dalam semua kejadiannya, atau melihat dalil-dalil mengenai Allah yang tersirat dalam kejadian-kejadiannya. Maka Allah Ta'ala jelaskan kenapa, apakah amalan yang dilakukan oleh ulul albab ni. Pada ayat yang seterusnya, ayat yang berikutnya, tadi ayat 190 surah Al-Imran, ayat yang berikutnya Allah Ta'ala terangkan, Bismillahirrahmanirrahim, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Inilah kaedahnya, tuan-tuan. Mereka itulah orang-orang yang sentiasa berzikrullah. Tafsiran yang saya buat ni mengikut apa yang ditafsirkan oleh seorang ahli tafsir yang bernama Syekh Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab tafsirnya Fathul Ghaib. Dia menerangkan ayat ini, mereka itulah orang-orang yang sentiasa berzikrullah dalam apa juga hal keadaan mereka, duduk ke berbaring, berdiri ke duduk ke berbaring, senang ke susah, siang maupun malam, bayang masa. Sambil mereka berzikir, mereka itu tafakkur. Wa yatafakkaruna, waw dalam ayat ini adalah waw khal. Waw khal. Jadi bila waw khal, dalam hal keadaan mereka tafakkur, zikir dan tafakkur. Ini caranya. Kalau kita belajar ilmu tasawuf, tuan-tuan, ada kaedah zikir dan tafakkur. Cuma kita tak belajar. Kita diajar wirid-wirid biasa, lepas sembahyang kita dah biasa. Itu pun kita tak tahu siapa ajar ni, siapa yang nyusun wirid-wirid ni. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allah akbar, Allah akbar. Jumlahnya satu sekali. Patut kita tahu, tuan-tuan. Yang menyusunnya ialah seorang ulama tasawuf yang bernama Syekh Ahmad Qasasi. Sebab itu wirid-wirid ini dikenali aurat Qasasiyah. Dia seorang ulama yang tinggal di Madinah. Dia meninggal dunia awal abad 11 Hijrah, kira-kira 1035 Hijrah. Macam mana boleh sampai sini? Sampai sini disebarkan oleh muridnya dari Sumatera, iaitu Syekh Abdul Raub Singkil. Syekh Abdul Raub Singkil lah dia jadi muridnya. Bila balik, inilah wirid-wirid ini Syekh Ahmad Qasas ini disebarkan, diamalkan oleh, boleh katakan semualah masyarakat Islam di Asia Tenggara, di surau, di masjid, di mana-mana. Kita tak sedar.
Tapi tadi secara khusus Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan kaedah atau cara atau jalan yang perlu kita tempuh supaya kita boleh menggunakan pandang hati melihat dalil-dalil mengenai Allah yang tersirat dalam kejadian-kejadiannya, ialah dengan cara berzikir dan tafakur. Ini secara ringkasnya tuan-tuan. Jadi kita perlu tuan-tuan belajar zikir dan belajar tafakur. Bukan senang. Sebutannya senang, tapi kita perlu belajar. Kalau kita tak belajar, kita tak faham, dan kita tak boleh buat. Nak ikut-ikut saja tak. Wirid qasasia tadi itu wirid jenis hasanat. Sebenarnya Syekh Ahmad Qasasi ini dia ada mewariskan dua wirid. Satu wirid atau zikir darajat, satu lagi wirid atau zikir hasanat. Yang kita amalkan ni zikir hasanat. Tuan-tuan boleh buka lah dalam kitab apa, Syiarus Salikin, dalam kitab Hidayatus Salikin, macam mana Syekh Abdul Samad Pelimbangi membahagikan zikir itu berdasarkan pandangan Imam Ghazali, zikir hasanat, zikir darajat. Jadi zikir dan tafakur itu termasuk dalam zikir darajat. Bila zikir darajat, zikir inilah yang membolehkan kita dapat kurnia daripada Allah, rahmat Allah, sehingga Allah benarkan kita menggunakan pandangan hati kita untuk melihat ayat-ayat Allah, dalil-dalil mengenai Allah yang tersirat dalam kejadian-kejadiannya. Jadi ada beza tuan-tuannya, pandangan mata kita boleh guna sesuka kita, dimudahkan oleh Allah. Tapi pandangan mata hati ini, syarat pertama mesti zikir dan tafakur. Nak zikir dan tafakur mestilah belajar, mestilah dipimpin. Kalau tidak, tak boleh. Sebab apa yang dizikirkan, apa nak ditafakurkan, macam mana kaedahnya. Bukan boleh buat-buat gitu saja. Hendaklah ikut sunnah Nabi Muhammad SAW. Apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah, itulah yang kita ikut. Tapi apa yang diamalkan oleh Rasulullah, zikir dan tafakur ni pun kita tak tahu. Itu jadi masalah tuan-tuan. Jadi bila kita berzikir dan tafakur dipimpin oleh orang yang biasa berzikir dan tafakur, dari satu masa ke satu masa, dengan kesungguhan kita, kegigihan kita, yang tak jemu tak jelak, terus bermujahadah pada jalan agama Allah, barulah Allah izinkan, beri keizinan kepada kita supaya kita dapat menggunakan pandangan mata hati, melihat dalil-dalil mengenal Allah yang tersirat dalam kejadiannya. Sebab itu Allah ingatkan kita cerita Nabi Ibrahim AS. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika nuri Ibrahima malakutas samawati wal ard waliyakuna minal muqinin. Demikianlah kami itu Allah maknanya. Demikianlah kami Allah perlihatkan, tunjukkan, perlihatkan dalam pandangan mata hati Nabi Ibrahim malakut, kejadian-kejadian Allah yang di langit dan di bumi. Maknanya Nabi Ibrahim itu dikurniakan oleh Allah, diizinkan oleh Allah menggunakan pandangan hati, melihat dalil-dalil mengenai Allah yang tersirat dalam semua kejadiannya yang di langit dan di bumi. Tapi pandangan mata tak begitu tuan-tuan. Nabi Ibrahim pun seorang Nabi dan Rasul, dikurniakan oleh Allah, dibantu oleh Allah, barulah boleh
Tujuannya apa? Kita mengenal Allah dengan menggunakan mata hati, memandang dalil-dalil yang tersirat dalam semua kejadian ini. Apa tujuannya? Antara tujuannya ya disebutkan oleh Allah dalam ujung ayat itu ya, waliyakuna minal muqinin, supaya Nabi Ibrahim itu menjadi salah seorang muqinin. Kita dapat tahulah muqinin ini lebih tinggi daripada mukminin. Supaya Nabi Ibrahim itu menjadi salah seorang muqinin. Kalau dilihat dari sudut lain, dari sudut ilmu, supaya kita dapat meningkatkan ilmu tauhid kita, kepahaman tauhid kita ke tingkat yang setinggi-tingginya, yang diistilahkan dengan istilah ma'rifatullah. Saya dah pernah sebut banyak kali ya di sini, ilmu tu ada 3 tingkat. Di bawah mula-mula tu ilmu, atas ilmu al-fahmu. Jadi kepahaman itu lebih tinggi daripada ilmu. Sebab senang saja kita nak yakinkan diri kita, ilmu yang kita pelajari banyak, yang kita faham sikit, sebahagiannya ya. Ini pengalaman kita lah ya. Macam-macam ilmu di kelas kita belajar, yang kita faham sikit. Kalau yang kita faham tu keluar dalam periksa, bolehlah. Kalau yang tak faham keluar dalam periksa, tak boleh jawab. Itu saja. Orang tak lulus periksa, itu saja tuan-tuan. Bukan apa sebab. Kepahaman itu lebih baik daripada ilmu. Di bawah ilmu, atas ilmu kepahaman, atas lagi makrifah. Makrifatullah ni tak ada lagi lah ya? Sebab apa? Makrifatullah ni jalannya dengan zikir dan tafakur. Allah sendiri tunjukkan, bukan guru kita ya? Bukan Rasulullah SAW. Rasulullah itu hanya memimpin saja, guru itu hanya memimpin saja. Saya pernah ceritakan ya, Sayyidina Ali ya. Sayyidina Ali ini memang disedari oleh ramai sahabat. Bila bercakap tentang tauhid, Sayyidina Ali ini hebat ya. Jadi ada sahabat itu yang memang merasa, sangat-sangat merasa Sayyidina Ali ini tauhidnya hebat ya. Jadi satu masa tuan-tuan, sahabat-sahabat yang merasa kehebatan Sayyidina Ali ni tanya, ini sesudah Rasulullah meninggal, ya Ali, engkau ni mempunyai ilmu tauhid yang sangat hebat, sehingga engkau ada makrifatullah. Agak-agaknya kerana Nabi mengajar engkau, Nabi tak ajar kami, maka kami tak dapat, engkau dapat. Lalu Sayyidina Ali menjawab, kalaulah menerusi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku tak akan dapat makrifah. Terkejut ni sahabat yang mendengar, terkejut. Habis macam mana engkau boleh dapat makrifatullah? Sayyidina Ali menjawab begini, araftullaha billah, aku dapat makrifatullah kerana Allah sendiri yang menyampaikannya. Jadi ilmu dan kepahaman ini tugas kita, tugas manusia mana guru kita. Tapi bila sampai kepada makrifah, itu bukan tugas kita, bukan tugas manusia, itu adalah tugas Allah Subhanahu Wa Taala. Jawapan Sayyidina Ali tadi betul ulul albab itu dapat apa? Makrifatullah ya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil li ulil albab. Pada masa itulah terbuka hijab, berbagai hijab hati ulil albab. Allah tunjukkan, macam Allah tunjukkan pada apa tadi, Nabi Ibrahim alaihissalam.
Jadi sebab itu ada ilmu laduni, itu ada inilah ilmu laduni, makrifatullah itu secara laduni. Sebab dalilnya terang, dalam Quran ada, hadis-hadis Nabi pun ada. Kalau hadis Nabi macam mana? Tentang ihsan. Al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Itulah. Ihsan itu anda beribadat kepada Allah seolah-olah anda melihatnya. Pengalaman seolah-olah melihat itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila sampai ke peringkat itu dah orang itu dapat makrifatullah. Digelarkan orang yang arif, arif billah.